Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi yang mulia ini dapat kita berhimpun di dalam rumah Allah yang tersergam indah ini. Dan lebih-lebih lagi, bukan hanya kita duduk di dalam rumah Allah ini sekadar duduk sahaja, tapi kita duduk di dalam yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni dengan maknanya taman-taman syurga. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Jika kalian berjalan kemudian kalian ternampak di situ ada riyadul jannah. Riyadu ni maknanya taman. Jannah maknanya syurga. Riyadul jannah maknanya taman-taman syurga. Kamu jalan-jalan nampak di sana ada taman-taman syurga, maka kata Nabi, farta'u, singgahlah, nikmatilah taman syurga tersebut. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Kok mana pula ada syurga kat dunia ni? Selalu mana kata kita faham syurga ni akhirat nanti lah. Tapi Nabi kata dunia ni kamu jalan, kamu nampak taman syurga, singgah, Nabi kata. Jadi sahabat tanya, mujur sahabat tanya. Kalau sahabat tak tanya, kita pun tak tahu. Sahabat tanya dah taman syurga macam mana? Kat dunia ada dah taman syurga, atau taman syurga akhirat lah. Nabi kata yang dimaksudkan dengan taman syurga hilaku zikri. Hilaku zikri ni, hilaku maknanya perhimpunan, zikri zikir, perhimpunan zikir, majlis zikir. Majlis zikir pula kata ulama' dua makna dia. Pertama, makna majlis zikir ialah majlis yang dalam majlis tu ada zikir kepada Allah. Tak kiralah zikir apa pun, zikir tahlil la ilaha illallah ke, subhanallah ke, apa ke, tak kiralah. Janji majlis zikir macam majlis ahli tarekat ke dan sebagainya. Tu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad, makna hilaku zikri, majlis zikir itu juga dengan makna majlis yang mengingatkan kita pada Allah
Rasulullah ataupun Islam. Kerana perkataan zikir tu asalnya zal, kaf, ra. Baris atas tiga-tiga, zakara. Zakara tu maknanya ingat. Sebab itulah tazkirah yang biasa masjid surau buat, tazkirah tu diambil daripada perkataan zakara tu lah. Jadi tazkirah artinya ingat, mengingatkan. Jadi zikir tu ingat. Jadi bila sebut zikrullah, ingat kepada Allah. Jadi majlis zikir ialah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah. Samalah apa yang kita buat pada pagi ni, inilah dikira juga sebagai majlis zikir, kerana majlis ini mengingatkan kita pada Allah, mengingatkan kita pada Rasulullah, dan mengingatkan kita kepada Islam, agama kita. Moga-moga di dunia ini Allah sudah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga. Ini taman syurga lah ni, taman syurga. Majlis kita pada pagi ini, saya nak bawa pada ayah-ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bahawa biar kita rasa besar, kita rasa hebat, kita rasa syukur yang teramat kerana kita boleh hadir di majlis ni. Kerana majlis pada pagi ni, walaupun mungkin ruangnya kecil, orangnya pun tak begitu ramai, tapi majlis yang ada pada pagi ni, sekarang ni, lebih hebat daripada majlis perhimpunan raja-raja, sultan-sultan di istana negara. Lebih hebat daripada majlis wakil-wakil rakyat di dalam Dewan Parlimen. Sebab apa saya kata hebat? Sebab perhimpunan ahli parlimen di Dewan Rakyat tidak ada hadisnya, tidak ada ayat Qurannya. Perhimpunan raja-raja, sultan-sultan di dalam istana negara tidak ada hadisnya. Tetapi perhimpunan atas majlis ilmu ada hadis, ada dalil. Dan malah bukan setakat hadis, Nabi sebut ini adalah taman-taman syurga. Maka harap kita di dunia Allah dah izinkan duduk di dalam taman syurga Allah. Hadirnya kita pagi ni atas izin Allah. Allah izinkan kita duduk dalam taman syurga di dunia. Harap-harapnya nanti di hari akhirat kelak Allah izinkan kita berada di dalam syurganya yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selu amin. Amin. Ingat tak nak syurga? Nak syurga kan? Nak. Ceramah saya ni santai je, jangan stres sangat. Santai je kan. Lama mana ceramah ni? Pukul 2. Lebih kurang lah. Saya tengok kalau kepala tegak lagi saya teruskan. Tapi kalau kepala dah semakin sengit, saya berhentilah. Jadi kalau nak berhenti awal, sengit kepala cepat sikit. Baik. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada pagi ini masih lagi bernafas dan bernyawa, dan boleh pula lagi mentaati perintah Allah serta menambah-nambahkan pahala amal kita. Dan seterusnya ucapan jutaan ribuan terima kasih juga dan permohonan maaf juga kepada pengasas ataupun mudir sekolah Encik Ismail kita, kerana ketidakdapat hadiran saya pada minggu yang lepas. Alhamdulillah Allah kurniakan anak yang kedua, jadi tak dapatlah bersama sebab kena uruskan urusan di hospital, dan alhamdulillah digantikan dengan hari ini. Itu yang kata wa makarullah wa makarullah wa huwa khairul makirin. Nah, kita merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancang itu ialah Allah. Kita rancang je nak datang minggu lepas, tapi dah Allah rancang kata minggu ni. Jadi kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kepada semua para asatizah, alim-alim ulama, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Saya pagi ni tidaklah diberi tajuk untuk menyampaikan apa. Kan? Jadi kita tanya, kata urus setia, tajuk bebas Ustaz. Jadi tajuk kita pagi ni bebas. Jadi tajuk bebas. Jadi maknanya kita hurai apa tu bebas. Sebab dah tajuk dia bebas. Baik, insya-Allah.
Jadi apa yang saya nak bawa pada pagi ni ialah saya cedok atau nakal. Sebab saya orang pondok, mengaji pondok. Pondok-pondok ni dia tak boleh kalau mengajar tu tanpa kitab. Sebab kita taklim, ilmu di kitab bukan di kepala. Jadi apa-apa pun rujukan mesti kitab, supaya apa yang disampaikan tu bertepatan betul. Nak tidak direka-reka lah. Jadi saya nakal ambil untuk hurai pada pagi ni, saya ambil daripada kitab Al-Jauharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Pernah dengar nama kitab ni? Pernah? Oh, biasa ngaji lah. Okey lah. Kitab ni karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan, tapi dah tak ada, meninggal lama dah. Dan kitab ni adalah salah satu kitab tasawuf. Untuk makluman kita bersama, bagi kita yang menuntut ilmu mengaji ni, kita kena faham pengajian ni dia tak dapat tidak sebelum kita meninggal dunia. Meninggal tu pasti dah, corona tak corona meninggal juga. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi yang kita nak pastikan, sebelum kita mati kita kena mengaji. Mengaji tak banyak mana pun, 3 subjek saja. Bukan macam SPM kat sampai 8, 10 subjek. Ni dah 3 subjek ni. Dan bukan syarat juga kena alim. Tak alim tak apa, biar ngaji kat 10 tahun tapi tang tu juga, tak gimana pun, tak faham-faham juga, tak apa. Yang penting yang disuruh mengaji. Sebab dalam hadis Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Apa maknanya? Talabul ilmi, tolak tu maknanya tuntut. Talabul ilmi, tuntutlah ilmu, faridah. Apa makna faridah? Faridah artinya fardun. Fardun maknanya wajib hukumnya. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Makna wajib, buat dapat pahala, meninggalkannya boleh dosa. Itu makna wajib. Ini banyak-banyak masyarakat kita terlepas pandang perkara ni. Dia hanya beramal tapi tidak berilmu. Akhirnya amalnya tidak diluruskan dengan ilmu. Akhirnya amalnya salah. Bila amalnya salah, amalnya tidak dikira. Ada orang nanti di hari kiamat, dia nak bawa amalan sembahyangnya, rupanya satu habuk pun tak sah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang sembahyang mandi wajibnya tak betul. Bila mandi wajib tak betul, selagi tak disucikan mandi wajib tu, tak terangkat hadas. Bila tak terangkat hadas, setiap kali dia sembahyang tak sah. Kadang-kadang bukan pasal mandi wajib, ambil uduk tak kena. Saya bagi contoh mudah je. Bila kita ambil uduk, kita nak sapu air ke tangan, kita suka lipat, betul tak? Bila kita lipat tangan tanpa kita sedar, rupanya air tak kena di bahagian sini. Sedangkan wajib mengambil wuduk itu ikut mazhab kita Imam Syafi'i, kena lebihkan lebih sikit daripada siku. Sebab tu kena seng-seng tangan tinggi. Lebihkan lebih kurang 4 jari lebih daripada siku, supaya bila lebih baru dia kena semua. Tapi ni kita buat nak cepat-cepat pula, pok kita pergi lipat. Bila lipat, buka-buka, sini kering. Bila sini kering, maknanya wuduk tak sempurna. Bila wuduk tak sempurna, sembahyang tak sah. Biar lama mana pun, kat 80 tahun sembahyang macam tu. Akhirnya balik jumpa Allah, Allah kata mu tak ada sembahyang. Nak buat macam mana? Sebab tu apa yang saya nak maksudkan di sini, betapa pentingnya ilmu. Betul. Ada orang di antara kita yang mampu buat sekolah agama dan sebagainya, kita support. Kerana dia telah membuat satu kilang ilmu. Kita nak buat, kita tak mampu, tapi ada orang buat, kita tolong, kita support. Kerana ini kepentingan. Lagi banyak sekolah-sekolah agama di kampung kita, di tempat kita, lagi besarlah rahmat Allah turun. Dia nak tengok tempat tu Allah reda tak reda, tempat tu Allah berkat tak berkat. Kita tengok banyak tempat taat ke banyak tempat maksiat. Kalau banyak tempat taat, insya-Allah kawasan kita kawasan di bawah kawasan rahmat Allah, lindungan Allah. Tapi kalau tempat tu banyak tempat maksiat, kedai tikar nombor ekor 4 biji, nak contoh. Lepas tu ada pula 7-Eleven jual arak pula situ. Jadi kalau tempat maksiat lagi banyak daripada tempat taat, ketahuilah sungguh akan diturunkan bala di situ.
Antara bala, kita duk sangka kita salah faham. Kita duk faham bala ni rumah terbakar, tu bukan bala. COVID-19 tu bukan bala. Anak mati bukan bala tu. Tu bukan bala. Baik mati. Tu benda tu nak jatuh pun bukan bala tu. Tapi itu dipanggil ujian. Dia panggil ujian. Ataupun bahasa Arab panggil musibah. Ujian kepada orang beriman. Allah hantar ujian. Ujian ni macam exam anak-anak kita kat sekolah tu lah. Di-examkan dia, diujikan dia. Kalau lulus, boleh boleh teruskan lagi naik sekolah lain pula kan. Kalau gagal, kena ulang situ. Ataupun gagal situ, sama juga. Walaupun kita dah habis sekolah dah, tapi ujian di sisi Allah masih lagi ada. Malah bertubi-tubi. Yang lulus ujian, alhamdulillah. Yang gagal ujian, na'udzubillah. Jadi itu ujian, itu bukan bala. Tapi bala yang sebenar, dalam pengertian bala yang sebenar, ialah bila kita mampu melakukan taat tapi kita tak boleh buat taat, ataupun kita tak buat taat. Itu baru bala. Macam mana bala? Masjid sebelah rumah, kan jauh mana, kat 4 langkah kaki masuk dah dalam masjid, tapi dia tak boleh datang masjid. Tu bala sebenarnya. Nak tahu bala kat tempat kita, masjid besar, sahnya sedikit saja. Ada saya pergi semayang, ni kan tempoh apa nama corona punya ni, PKP ni, ada SOP. Jadi semayang jarak-jarak. Saya kata dalam semayang jarak pun tak penuh sampai belakang. Kalau semayang rapat, agak macam mana lopong ni. Dia kata habis tu kalau nak buat nak bagi nampak penuh, macam mana nak buat? Jangan buat jarak 1 meter, jarak 10 meter tu pun. Baru penuh sampai belakang. Nak ceritanya itulah bala. Penduduk keliling orang Islam, tapi bila hadir ke rumah Allah sedikit saja. Itu bala sebenarnya.